Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so untuk hari ini, video hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu 3.3 daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Okay, untuk subtopik ini saya yakinlah kamu first time dengar perkataan daya gerak elektrik dan juga rintangan dalam. So kita akan tengoklah hari ini apakah itu daya gerak elektrik dengan rintangan dalam. Okay, macam biasa, sebelum kita mula, kita akan tengok dia punya standard pembelajaran. Okay. Yang pertama adalah menerangkan daya gerak elektrik. Simbolnya adalah yang ini, macam tiga terbalik ini. Okay. Kita sebut sebagai epsilon lah. Epsilon, E-P-S-I-L-O-N, epsilon. Okay. Kemudian menerangkan rintangan dalam. So, rintangan dalam simbolnya adalah R kecil. Okay. Kalau kamu ingat, rintangan simbolnya adalah R besar. Okay. Untuk rintangan dalam simbolnya adalah R kecil. Okay, nombor 3, mengeksperimen untuk menentukan DGE. Okay, DGE ni adalah daya gerak elektrik ya. Short form dia kita panggil DGE. So selepas ni saya akan sebut DGE sajalah. Okay. Dan rintangan dalam sel kering. Okay. So untuk eksperimen ni disebabkan oleh pandemik ni, so kita ada buat lah. Okay, eksperimen ini. So kita akan just tengok go through saja berdasarkan buku teks. Okay. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah melibatkan DGE dari tangan dalam sel kering. So ini melibatkan pengiraan. Okay, ilmu sendiri ada. So kita akan guna pakai ilmu yang kamu belajar dalam subtopik 3.2 hari itu, iaitu beza keupayaan dan juga rintangan. Okay, so kena master dah subtopik 3.2 ini. Okay, 3.3 daya gerak elektrik ataupun DGE dan rintangan dalam. So daya gerak elektrik terdapat pelbagai sumber daya gerak elektrik DGE seperti penjana elektrik, dinamo, bateri dan akumulator. Okay, gambar foto 3.3 menunjukkan sumber DGE. So ada akumulator, bateri kereta tu. Okay, ada sel kering, bateri yang biasa dan bateri ion lithium, ini yang biasa kat handphone lah. Okay, so apakah itu sebenarnya daya gerak elektrik? So daya gerak elektrik DGE adalah, seperti saya kata, simbol adalah epsilon. Okay, tiga terbalik itu ialah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik yang menggerakkan satu coulomb cas dalam 1 liter yang lengkap. Okay. Keyword di sini, okay, mana-mana sama ada kamu nak tenaga pemboleh ataupun kerja. Kalau saya ambil kerja lah. Okay. Kerja untuk kerja satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu coulomb cas. Okay, kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu coulomb cas. Okay. Kalau ada yang perasan, definisi daya gerak elektrik lebih kurang sama dengan definisi beza keupayaan. Okay, balik dalam buku teks tengok apa definisi beza keupayaan. Okay, lebih kurang sama. Okay, so rumusnya adalah epsilon sama dengan E bagi Q. Okay, DGE sama dengan E bagi Q. E ini adalah tenaga elektrik. Q ini adalah cas. Okay, tenaga epsilon itu daya gerak elektrik lah. Okay, so unit SI bagi DGE adalah volt. Okay, nampak kat sini volt. So sebab itu saya kata tadi daya gerak elektrik definisinya lebih kurang dengan beza keupayaan, sebab unit SI bagi beza keupayaan pun adalah volt juga. Okay, ataupun joule per coulomb. Okay, mana-manalah, tapi biasanya kita akan pakai volt lah. Okay, gambar foto 3.4 menunjukkan sebuah sel kering yang dapat membekalkan 1.5 joule tenaga elektrik bagi setiap 1 coulomb cas yang mengalir dalam 1 liter lengkap. Okay, so daya gerak elektrik tu, kalau kamu tanya saya apakah itu daya gerak elektrik. Okay, daya gerak elektrik adalah nilai yang kalau kita beli bateri itu, sel kering tu yang nilai 1.5 volt, 3 volt itu adalah daya gerak elektrik. Okay, nilai yang ada pada sel kering yang kamu beli tu. Okay, pada bateri kamu beli kat kedai. So yang bateri double A itu berapa voltan dia. Okay, itu semua tu, itu bukan beza keupayaan, itu kita panggil sebagai daya gerak elektrik. Okay, anda faham ya? Beza keupayaan dan daya gerak elektrik adalah dua benda yang berbeza. Tengok slide seterusnya. Okey, daya gerak elektrik dan beza keupayaan dengan unit SI yang sama, namun kedua-duanya merujuk pada dua perkara yang berbeza seperti yang saya cakap tadi itulah. Okey, so kat sini kita tengok aktiviti 3.6. Okey, tujuannya adalah untuk memanjakan DGE dengan beza keupayaan. Okey, so diberi sel kering 1.5 volt, pemegang sel tu ada tempat yang letak sel kering lah. Okey, switch, mentol dan dawai penyambung serta voltmeter. Okay, so ringkas saja liter ini. Okay, ini voltmeter. Make sure pasangan voltmeter adalah cara pemasangan voltmeter adalah
ini selari dengan sel kering. Okey, kemudian ada mentol lah. Mentol ni apa fungsi mentol ni? Okey, untuk menunjukkan yang bahawa ada arus mengalir lah. Litar itu lengkap, mentol menyala, maksudnya litar itu lengkap. Okey, perhatikan apa yang berlaku pada mentol dan rekodkan bacaan voltmeter dalam raja 3.11. Okey, tutup switch S. Okey, switch S ini ditutup, so maksud tutup maksudnya on lah. Okey, maksudnya litar ini on. Okey, litar ini adalah litar yang lengkap. So perhatikan apa yang berlaku pada meter dan rekodkan bacaan voltmeter. So bila kamu tutup, okey, litar ini tertutup, okey, mentol akan menyala. Okey, mentol akan menyala. Pemakaian meter ni, mentol ini akan menyala. Okey, mana bacaan voltmeter kamu akan dapat nilai lah. Okey, kamu akan dapat nilai di mana nilainya adalah lebih kecil. Okay, contoh ni 1.5 kan. So mungkin bacaan voltmeter kat sini mungkin 1.3 contoh ya, contoh, tapi nilainya mesti lebih kecil daripada 1.5 ini. Okey, manakala kalau kamu buka dia, switch ni kamu buka atau switch kamu off, okey, so mentol ini tidak menyala. So bila mentol tak menyala, so bacaan voltmeter ini kamu akan dapat bacaan sebanyak 1.5. Okey, kamu akan dapat bacaan 1.5 iaitu nilai yang sama dengan sel kering yang 1.5 volt itu tadi. So kat sini kita boleh rungkaikan, okey, bagi buat satu kesimpulan sebenarnya kalau tiada arus yang mengalir, bacaan voltmeter kat sini adalah bacaan daya gerak elektrik. Okey, bila arus sedang mengalir maksudnya litar terbuka, okey, litar itu terbuka ataupun litar itu tidak lengkap. Okey, so bacaan voltmeter ini adalah daya gerak elektrik. Tetapi kalau litar ini kita tutup, switchnya kita on, litar ini lengkap, arusnya mengalir, so bacaan voltmeter kat sini adalah bacaan beza keupayaan. Okey, boleh kat sini. Okey, so saya harap kamu fahamlah kat sini perbezaan daya gerak elektrik dengan beza keupayaan. Okay, daya gerak elektrik akan sentiasa nilainya lebih besar daripada beza keupayaan. Itu yang kamu tahulah. Okey, DGA ataupun simbola epsilon, okey, nilainya akan sentiasa lebih besar daripada DGA akan lebih besar nilainya daripada beza keupayaan. Okey, ulang ya, epsilon ini lebih besar daripada beza keupayaan. Nilainya mesti lebih besar daripada beza keupayaan. Okey, kenapa jadi macam itu? Okey, tengoklah, saya akan di-explain lah. Okey, yang kat sini. Okey, so berdasarkan aktiviti 3.6, perbandingan antara daya gerak elektrik dan beza keupayaan boleh ditunjukkan di dalam jadual 3.1. Okey, ini adalah untuk menentukan daya gerak elektrik. Kita nampak kat sini switch ini terbuka, ini beza keupayaan, switch ini tertutup, mentol sini tak menyala, mentol sini menyala. Okey, so untuk daya gerak elektrik tiada arus mengalir dalam litar. Bacaan voltmeter dalam litar terbuka adalah sama dengan bacaan daya gerak elektrik. So sekarang kita pakai bateri 1.5 volt, so bacaan kat sini 1.5 volt lah. Okey, kerja dilakukan oleh suatu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 coulomb cas dalam 1 litar yang lengkap. Okey, kat sini diberikan perbandingan dengan sebenarnya. Ini adalah definisi daya gerak elektrik. Untuk beza keupayaan, ada arus mengalir dalam litar. Bacaan voltmeter dalam litar tertutup adalah sama dengan bacaan beza keupayaan mengasi mentol. Okey, kerja dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas di antara 2 titik. Kat sini dapatlah perbezaannya. Okey, ini menggerakkan 1 coulomb cas dalam 1 litar lengkap. Okey, manakala yang sini menggerakkan 1 coulomb cas di antara 2 titik. Okey, so mana titik dia? Titik yang ini sampailah titik ke sini. Okey, kena tahulah menggerakkan 1 coulomb cas. So kalau cas itu bergerak, itu adalah arus elektrik. So arus elektrik akan mengalir dari sini ke sini. So perjalanannya agak jauh. Okey, so perjalanan jauh, sebab itu bacaan beza keupayaan adalah lebih kecil. Manakala untuk yang kat sini, laluannya kat sini saja. Okey, laluannya dekat sini saja, ini saja. Okey, so sebabkan laluannya pendek, so daya gerak elektrik ataupun DGE nilainya lebih besar. Okey, boleh ya. Ini perbezaan antara daya gerak elektrik dan juga beza keupayaan. Okey, pun juga kita boleh katalah
Macam diagram elektrik ni, contohlah kalau kerajaan bagi kita, kerajaan lah, jadi isu pula, okey. Mak kamu misalnya, okey, mak kamu bagi kamu duit RM50, okey, suruh kamu beli barang, okey, suruh kamu beli barang, so kamu pun belilah barang, suruh beli tepung lah misalnya, okey, kamu belilah tepung RM50, so RM50 itu adalah DGE, okey, baki lepas kamu beli tepung itu adalah beza keupayaan, okey, so lebih kurang macam itulah. Tepung itu adalah arus lah, okey, kita anggap tepung itu seperti arus elektrik. Okay. So kita tengok sekarang rintangan dalam. Okay. Seperti namanya kita kata rintangan dalam. So rintangan dalam ini adalah rintangan yang berada di dalam sel kering. Okay. Rintangan dalam ini adalah rintangan yang berada di dalam sel kering. Okay. So berdasarkan aktiviti 3.6, nilai beza keupayaan markasi metodologi adalah lebih kecil berbanding dengan DGE. Okay, saya kata ni. Ini menunjukkan susutan voltan apa hal ini menunjukkan terdapat susutan voltan lah. Susutan voltan itu maksudnya voltan itu berkurang. Okay. Apakah menyebabkan susutan voltan dalam sel kering? So apa dia punya punca menyebabkan terdapat susutan voltan adalah rintangan dalam. Okay, so di bawah sedikit eksperimen, aktiviti 3.7 mengkaji kesan rintangan dalam terhadap susutan voltan. Okay, bagi sini dua sel kering satu paling bubuk dengan dua jenama A dan B. Okay, pemegang sel Swiss metal dengan pemegang dalam penyambung emitter dan voltmeter. Okay, ini adalah susunan rajasnya. Okay, catatkan bacaan voltmeter sebagai DGE dalam rajah 3.13. So tengoklah bacaan voltmeter masa arus masa Swiss terbuka. Okay, semasa Swiss terbuka, tengok bacaan DGE nya berapa. Hidupkan Swiss dan catatkan bacaan voltmeter sebagai beza keupayaan. Okay. Kemudian kat sini hitungkan perbezaan bacaan voltmeter sebelum dan selepas dihidupkan. Okay. So maksudnya nama A kamu dapat tengok ni, dapat ini, so kamu tolak tengok berapa dia punya susutan voltan dia. Okay, untuk jenama B pun sama. Okay. Kemudian mengapakah sel kering yang baru mengapakah sel kering yang baru perlu digunakan dalam aktiviti ini? So kita kena pakai yang baru lah. Okay, sebab kita nak dia punya DGE tu dalam keadaan yang paling maksimum. Okay, jenama sel kering yang manakah mengalami susutan voltan yang lebih banyak? So ini kita makan tempat eksperimen untuk kita tahu. Okay, mengapakah terdapat nilai susutan voltan yang berbeza bagi kedua-dua sel kering? Okay, ini adalah ada kaitan dengan rintangan dalam. Okay, kita tengoklah. Ini biasanya kalau kita dapat fotograf, kita akan dapatlah nilai rintangan dalam. Okay, rintangan dalam ataupun simbolnya adalah R kecil. Suatu sel kering didefinisikan sebagai rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. So ini adalah dia punya apa kita panggil yang lebih betul lah dia punya definisi. So rintangan bahan elektrolit dalam sel kering. Okay, yang keyword unit SI bagi rintangan dalam R ialah ohm. Okay, masih lagi sama macam rintangan unit bagi rintangan iaitu ohm, pakcik kamu tu. Okay, ohm. Okay, rintangan dalam menyebabkan kehilangan tenaga haba dalam sel kering kerana kerja telah dilakukan untuk menggerakkan satu kulim cas bagi menentang rintangan di dalam sel kering. So dalam maksudnya kat sini, okay, kehilangan tenaga haba. So kalau kamu perasan, kalau bateri kamu biarkan on terlalu lama, kamu akan pegang bateri itu atau sekarang itu kamu pegang, so kamu akan rasa dia panas. Okay, itulah maksudnya. Okay, tenaga itu hilang dalam bentuk haba. Okay, kerana kerja dilakukan. Kenapa haba itu terhasil? Kerana kerja dilakukan untuk menggerakkan satu kulim cas bagi mengenal rintangan dalam sel kering. Haba itu terhasil sebabkan terdapat kerja yang dilakukan, itu DGE lah. Okay, gerakkan satu kulim cas yang ditentang oleh rintangan dalam sel kering. Okey, yang kedua, beza keupayaan merentasi terminal sel kering adalah kurang berbanding DGE apabila harus mengalir dalam litar yang lengkap. So, macam tadi tengok, kalau litar yang betul-betul lengkap, dia besar kan. So, dia akan mengambil jarak yang jauh. So, akan menyebabkan banyak tenaga digunakan, menyebabkan beza keupayaan menjadi rendah. Okay, beza keupayaan merentasi terminal sel kering adalah kurang berbanding DGE apabila harus mengalir di dalam litar. Okay, so kita ada satu rumus, iaitu rumus susutan voltan IR sama dengan DGE tolak V. Okay, susutan voltan adalah IR, maksudnya kat sini.
IR ini sendiri, I besar, I kecil ini sendiri adalah susunan buatan. Okey, sama dengan epsilon tolak V. Okey, so kita boleh ubah rumus ini jadi epsilon ataupun VGE sama dengan I kita IR tambah V. Okey, betul tak? Betul. Okey, lepas tu apa kita boleh buat? IR ini tambah, ingat balik dari darjah V sama dengan IR kan, so dapatlah IR besar. Okey, so saya bagi ke atas. So apa yang akan kamu dapat? Kamu akan dapat kalau kita tengok sini ada persamaan dari segi arus. So VGE sama dengan I R kecil tambah R besar. Okey, so ini rumus dia yang satu lagi. Ini rumus dia yang pertama. Ini rumus dia yang kedua atau mana-mana lah. Pertama, kedua kamu. Okey, so ada dua rumus. So yang mana nak pakai, bila nak pakai apa semua tu, kita tengok nilai yang dia bagi. Kalau dia bagi V, so automatik pakai yang ini. Okey, kalau dia bagi R besar, automatik pakai rumus yang ini. So ada dua rumus lah. Okey, so sekarang tiga rumus lah. Tadi yang awal epsilon, VGE sama dengan E per Q. Okey, yang kedua adalah IR sama dengan VGE tolak V, ataupun mungkin kamu nak boleh hafal yang ini pun boleh, tak masalah. VGE sama dengan IR tambah V. Okey, dan yang seterusnya adalah epsilon sama VGE sama dengan IR tambah kecil tambah R besar. Okey, so okey, ini eksperimen 3.5. Okay, minta maaf saya tak perasan pun macam benda ni. Okey, so kita tengoklah susunan radas dia. Dan itu kamu boleh baca sendiri susunan radas dia. Okey, kat situ kamu dapat ada Rio tu. Okey, Rio start tu. Okey, ini adalah Rio start. Okey, Rio start ni adalah perintah boleh ubah. Okey, nama kampungnya adalah perintah boleh ubah lah. Nama dia Rio start. Okey, simbolnya macam ni. Simbol perintah. Kita ada panas ni macam ni. Okey, ini adalah simbol bagi Rio start. Okey, kat sini pula ada switch dia lah. Okey, so ini centering voltmeter dengan ammeter. Okey, so kita tengok. Menentukan tidak eksperimen adalah menentukan DGE dari tangan dalam centering, di tangan dalam centering. Okey, beri centering pemegang semua tu lah. Okey, kita panggil ni susun radas. Okey, kat sini rancangkan langkah-langkah untuk mendapatkan bacaan meter yang dikendaki, mengelakkan radial paralel semasa mengambil bacaan meter dan voltmeter, mengurangkan kehilangan tenaga daripada centering, dan mengulangi eksperimen bagi memperoleh satu set data supaya graf V melawat I dapat dipelajari. Yang pertama, mendapatkan bacaan meter yang dikendaki. So, macam mana dapat bacaan meter yang dikendaki? Kita kena bermain dengan rheostat ni. Okey, kita kena bermain dengan rheostat ni. Okey, rheostat ni dia adalah perintah boleh ubah, so dia boleh ubah rintangan dia. So kalau kamu nak buat arus yang rendah, so rintangannya arus yang rendah, rintangannya kena tinggi dan sebaliknya lah. Okey, mengelakkan radial paralel semasa mengambil bacaan emitter dan voltmeter. Ini ada kamu belajar masa kamu tingkatan 1 saya rasa. Okey, di mana dalam emitter dan voltmeter itu ada satu jalur cermin. Okey, ada satu jalur cermin di mana jalur cermin itu digunakan untuk mengelakkan radial paralel. Okey, cara nak guna emitter, kamu tengok kat emitter dan voltmeter tu. Okey, kamu tengok jarum dia. Okey, pastikan kamu nampak jarum dia saja, kamu tak nampak image jarum itu pada jalur. Kalau kamu tengok jarum itu, lepas kamu nampak ada image jalur sekali dengan jarum itu, so maksudnya kamu kena ubah kedudukan mata, kamu pastikan ini adalah bersenjang dengan jarum itu. Okey. Ketiga kat sini kata mengurangkan kehilangan tenaga daripada sekering. So ini macam mana nak kurangkan? Okey, kamu kena matikan switch. Okey, matikan switch maksudnya kamu kena buka switch ni lah. Kena buka switch ni bila kamu tak guna. Okey, bila kamu tak guna, kamu terus buka switch dia, kamu offkan dia. Okey, yang keempat adalah ulang eksperimen lah, ini biasalah.
Kat sini tak bagi nilai. So, nilai tu bergantung lah. Kita tengok lah. Kita tengok lah sebab kamu tak buat. So, saya pun tak ingat. Tapi rasanya bacaan arus ni tak besar lah. Okay, tak salah ya. Bacaan arus ni tak besar. Okay. So, rekomendasi perusahaan eksperimen dan plotkan graf beza keupayaan melawan arus. Okay, macam graf ini analisis data seperti berikut. Okay. Hitungkan kecurunan graf. Okay, so kamu kena cari kecurunan graf. Kemudian, tunjukkan persamaan linear graf. Okay, dan kaitkan persamaan linear tersebut dengan susunan voltan. Hitungkan rintangan dalam, hitungkan rintangan dalam dan akhir sekali tentukan DGE. So, A sampai D ini kita tengok nanti lah. Ada diterangkan dekat bawah ni. Okay. Kita kesimpulan. So, kita tengok nanti apa kesimpulannya. Okay. Menyatakan hubungan antara V dengan I. So, kita ni tengok lah macam mana rupa graf dia. Graf dia kalau kamu nak tahu juga, nanti ada juga slide sebelah. Ini apa? V lawan I kan. So, V lawan I. Saya tambah unit ya. Sebab nak cepat. So, graf kamu akan, kalau buat eksperimen DGE dari tangan dalam, graf kamu akan dapat graf macam ini. Kamu akan dapat graf seperti itu. Okay. Berbeza dengan kalau kamu ingat balik satu ketiga sebelum ini, hukum Ohm. Okay, kamu akan dapat graf macam ini. Okay, ini sama V lawan I. Kamu akan dapat graf macam ini. Kalau buat eksperimen yang ini, okay, hukum Ohm kamu akan pakai perintah yang tetap. Okay, kalau eksperimen DGE dengan rintangan dalam, kamu akan pakai perintah boleh laras atau perintah boleh ubah. Okey, so kita tengok kat sini sekarang dia punya analisis graf. Okey, susunan voltan adalah IR sama dengan DGE tolak V. So kita akan dapat inilah. Okey, V sama dengan negatif IR tambah DGE. Okey. So kamu boleh tanya kenapa V sama dengan negatif IR? Kenapa V negatif IR? Kenapa nak susahkan letak negatif kat sini? Boleh saja buat macam saya buat tadi. Epsilon sama dengan IR tambah V besar. Okey. Jadi kita tengoklah kenapa dia jadi macam ini. Okey, dan yang kat sini adalah epsilon itu adalah daya gerak elektrik, V adalah beza keupayaan. Okey. I adalah arus yang mengalir, R rintangan dalam sel kering, maka R adalah rintangan luar. Okey, rintangan luar tu merujuk kepada rintangan riostat lah. Okey, so kita tengok gambar rajah kat sini. Kita nampak, kalau nampak gambar rajah macam ni. Okey. Nampak ada DGE, lepas ada RG, lepas ada macam ni. Ini sebenarnya merujuk kepada sel kering. Okey, ini merujuk kepada sel kering. Maksudnya DGE itu adalah dekat sini lah. Dari sini ke sini. Okey, iaitu 1.5. Okey, dekat sini 1.5 sebab kita pakai sel kering 1.5. Okey, saya ingatkan lagi. Kamu mungkin akan confuse, kamu tak tahu nak pakai rumus yang hukum Ohm V sama dengan IR ke, atau kamu nak kena pakai rumus yang ini. Okey, ini atau yang atas sini. Okey. Macam mana nak tahu? Kalau kamu tengok gambar rajah, nampak macam ini lukis di garisan putus-putus, bentuk kotak macam tu. So, automatik ini adalah soalan daya gerak elektrik dengan rintangan dalam. Kalau tak ada kotak-kotak macam ni, so kotak-kotak putus-putus ni kalau tak ada, so automatik itu adalah soalan hukum Ohm. Okay, yang tadi saya dah terangkan slide sebelum ini. Okay, so kita tengok. Apabila graf V melawan I, diplotkan satu garis lurus dengan kecurunan negatif, diperoleh seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.2803. Ini adalah graf dia. Okay, seperti kamu belajar matematik, graf ini adalah graf linear. So maksudnya kita akan dapat Y sama dengan MX tambah C. MX tambah C. Okay, so di mana Y dia adalah V ni kan. So V sama dengan, so M tu kita tak tahu lagi, so kita abaikan dulu. Tengok pasti X dia, so pasti X nya adalah I. Okay, dan tambah C. C adalah pitasan, so pitasan kat dia adalah kat sini. Ini adalah pitasan dia kan. So adalah daya gerak elektrik. So apa yang tinggal adalah negatif. Yang tinggal adalah rintangan dalam, iaitu R kecil. So
kita kena letak negatif. Kenapa negatif? Sebab graf ini mempunyai kecerunan negatif. Okey. So graf ini merupakan graf kecerunan negatif. Jadi kat sini kita dapat simpulkan bahawa M ini adalah negatif R, C ini adalah epsilon. So kecerunan adalah negatif R, negatif kecil. Okey. C adalah epsilon. Okay, so kalau soalan suruh kamu cari rintangan dalam, maksudnya kamu kena cari kecerunan graf. Okay, tapi kalau sudah kecerunan graf, so R kamu ni mesti jawab nilainya mesti positif. Rintangan dalam nilainya mesti positif. Okay, sebab apa? Sebab rintangan dalam dia bukan quantity vector. Okay, dia tak ada arah, so mesti letak negatif. Mesti letak positif. Okay, sebab kalau kamu kira kecerunan apa, maka kamu dapat negatif. So, kamu akan ambil nombor itu sajalah. Okay, so sebab itu tadi, rumus tadi dia bagi kamu rumus yang ini. V sama dengan negatif IR tambah DGE ataupun epsilon ni kan. So, sebab dia nak kaitkan dengan graf dia. Okay, so kat sini saya ulang lagi sekali. Okay, sorry ya. Kecerunan sama dengan negatif R. So, soalan tak rintangan dalam, maksudnya kamu mencari kecerunan kira manakala lintasan Y, C adalah daya gerak elektrik. Okay, kita kat sini daya gerak elektrik tadi adalah nilai yang maksimum kan. So, ini nampak kat sini nilai yang paling maksimum. Okay, so saya harap kamu boleh kat sini. Kita sambung pula. Itu 3.8. Okay, yang nampak sini mengkaji kesan sambungan sel kering secara bersiri dan selari terhadap DGE besok upaya rintangan dalam R dan arus yang mengalir dalam meter. Okay. Dalam satu topik sebelum ini kita tengok kita kaji kesan sambungan pelintang sama ada sesiri atau selari. So, kali ini kita tengok sel kering tu pula. Macam mana kalau sel kering itu disambung secara sesiri, macam mana pula kalau sel kering itu disambung secara selari. So, ini adalah yang sesiri, ini adalah yang selari. Okay. So tak apalah, kita tengok macam cara kira dia. Okay, so ini cara kira dia terus. Okay, tak apalah. Bateri akali yang menggunakan kalium hidroksida sebagai elektrolit adalah 2 kali lebih tahan lama berbanding bateri zinc karbon yang menggunakan amonia klorida. Okay, elektrolit yang berbeza menyebabkan rintangan dalam kedua bateri ini berbeza. Selain bahan itu, sambungan sel kering turut mempengaruhi rintangan yang berkesan. Mempengaruhi rintangan dalam berkesan. So, ingat balik, saya dapat kita hal itu. Kalau rintangan dalam berkesan, rintangan berkesan, okay? Kalau rintangan berkesan itu adalah jumlah rintangan. Jadi, kalau rintangan dalam berkesan, so itu adalah jumlah rintangan dalam. Okay? So, kita tengok cara kira dia. Okay. Kesan sambungan sel kering secara bersiri dan selari. So, kalau kita yang bersiri, kalau sel kering bersiri, so kita akan sambung macam ni lah. So, nampak tak? Yang tadi kalau kamu tengok yang saya kata ada kotak-kotak itu sebenarnya ada menunjukkan itu adalah sel kering. So, dalam sel kering ini ada daya gerak elektrik, ada rintangan dalam. So, cara nak kira rintangan dalam, kalau litar sesiri, kamu hanya perlu tambah sahaja. Okay? Kamu hanya perlu tambah sahaja. Kan? Macam sama kan? Okay? Macam sama. Dengan cara kamu nak kira rintangan berkesan. Kalau rintangan berkesan yang perintah satu-satu, kalau bersini kamu boleh tambah saja. Okay, ini kembali kepada bab subtopik sebelum ini ya. Okay, so ada 4, so R tambah R tambah R tambah R. Okay, untuk cari dia punya daya gerak elektrik pula, jumlah daya gerak elektrik dia, okay, pun sama, kamu hanya perlu tambah saja. Kalau bersini tambah sahaja. DGE ini tambah DGE ini tambah DGE ini tambah DGE ini, dapatlah 4 epsilon ini. Itu maksudnya lah. Okay, kamu kena tambah. Untuk sel kering, kalau kamu sambung secara selari, okay, untuk cari rintangan dalam dia sama macam rintangan nak cari rintangan berkesan secara selari. Okay, jadi kamu buat 1 per R, 1 per R, 1 per R, terus tambah, so kamu dapatlah. Okay, kamu selesaikan, kamu akan dah dapat. Okay, okay, untuk cari dia punya kata jumlah DGE itu, okay, jumlah DGE dia
Untuk selari ni dia lain, dia sama juga macam yang selari. Kalau kamu cari bilangan apa, beza keupayaan untuk setiap perintah, okey, nilainya adalah sama. Okey, nilainya adalah sama. Okey. Okey, ataupun kat sini kalau kamu tengok rintangan dalam berkesan ni, sorry, kita dapat tambah tidak rintangan dalam berkesan ni. So, mencari rintangan dalam berkesan, so R kecil, okey, sama dengan R kecil bahagi dengan 4. Okey, kenapa 4? Sebab ada 4. Saya kira kalau ada 5, 5 lah. Okey. Kenapa? Sebab ini semua R ini semuanya adalah sama saja. Okey. Okey. Nilai DGE dengan nilai rintangan dalam, nilai DGE ni biasanya kita akan pakai bateri yang sama semua. Kita pakai kalau barang-barang elektronik kamu beli, kalau dia pakai satu bateri 1.5 volt, maksudnya semua bateri lain itu mesti 1.5 volt, mesti sas yang sama. Sambungan sekeren secara bersiri dapat meningkatkan daya gerak elektrik berkesan. Okay, sambungan sekeren secara selari pula dapat menggunakan rintangan dalam berkesan. So, bergantung. Kalau kamu nak DGE yang tinggi, kamu akan sambung bateri secara bersiri. Kalau kamu nak rintangan yang rendah, kalau kamu nak rintangan yang rendah, kamu akan sambungkannya secara kamu akan sambungkan bateri secara selari. Ini akan dapat arus yang tinggi lah yang kat sini. Kalau kamu sambung secara selari, kamu akan dapat rintangan dalam berkesan yang rendah. Okey, ini soalan terakhir. Soalan terakhir lah. Sekali kembali terakhir. Menyelesaikan masalah menggunakan DGE dan rintangan dalam sel kering. So, tak payah tengok ni lah. Kita untuk soalan. So, ada dua. 3.32A, 3.32B. Ini sesiri, ini selari. Satu, bandingkan arus yang mengalir dalam kedua-dua tersebut di atas. Kemudian, dua, sambungan sel kering yang mana kan mempunyai nilai arus yang lebih besar. Jelaskan jawapan anda. Based on apa yang kita belajar tadi, sepatutnya kita tulis ni arus. Nanti lah kita tengok soalan ni jawapan dia. A1. Susunan dua sel kering secara bersiri. So, ada dua sel kering kat sini. So, susunan dua sel kering secara bersiri. So, nak cari R dia lah. So, R-nya kamu perlu tambah saja. 0.5 tambah 0.5. Kamu dapat 1. So, guna rumus yang ini, DGE sama dengan I, R besar tambah R kecil. So, nak cari I dia. Semua nilai dah ada. Yang ini, epsilon ni dapat 3. Datang daripada mana? Dapat 3 daripada 1.5 ni lah. 1.5 volt untuk satu sel kering. So, ada 2 sel kering. So, 1.5 tambah 1.5 dapat 3. R besar ini adalah yang ni. 10 ohm tambah R. So, dapatlah 0.27 ampere. Kemudian kita guna yang ini pula untuk selari. So, nak cari dia punya rintangan dalam dia, jumlah rintangan dalam dia adalah 0.5 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab ada 2 sel kering. Dan slide sebelum ni, so dapatlah 0.25. Untuk so, dia punya daya gerak elektrik, kita ambil 1.5 saja. Kenapa 1.5? Sebab dia disambung secara selari. Tadi kita tengok tadi lah, DGE nya adalah sama. So 1.5 bahagi 10. So 10 ni yang ni lah. Tambah 0.5. So dapat 0.146 ampere. So maksudnya tadi lintah bersiri ini akan menghasilkan arus yang lebih tinggi. Sorry lah, kira salah. Saya sebutkan saya jumpa tadi sel yang selari ni. So salah yang sesiri. Ini rumus ni adalah rumus yang baru sebenarnya. Sebelum ni tak belajar. Ini adalah rumus yang baru. So kita boleh tahu kat sini, kita boleh cakap, kita boleh ni lah simpulkan bahawa kalau nak arus yang tinggi, kita perlu sambung bateri sel kering secara sesiri atau bersiri. Nombor 2, B. Jika lintah dalam darjah 3.32B disusun dengan 3 sel kering secara selari, 3.32B. Hitungkan arus yang mengalir. So, kita menggunakan rumus yang sama. Masih lagi guna rumus yang ini. So, maksudnya kita kena cari daya gerak elektrik yang baru lah. So, sekarang dah ada 3 kan. So, maksudnya nak cari daya gerak elektrik, jumlah daya gerak elektrik tadi
1.5 bahagi dengan 3. So, kamu dapatlah 0.167. Okay. Kenapa bahagi 3? Sebab ada 3 sekering. Okay. So, gantikan sajalah R tadi. Epsilonnya, epsilon. Dari gerak elektrik dia, epsilon dia masih lagi akan sama, 1.5 volt. So, dapatlah kat sini 0.1475 ampere. Okay. Ini adalah arus kalau ada 2 sel kering. 3 sel kering. Ini adalah arus kalau ada 1 sel kering. Kalau tengokkan macam tak banyak beza, di mana kat sini ada peningkatan arus yang sedikit. Okay. Yang 3 sel kering lagi tinggi daripada yang 2 sel kering. Bandingkan arus yang mengalir susunan 2 sel kering, kita suruh bandingkan bila arus yang mengalir lintas susunan 3 sel kering secara selari adalah lebih besar. Okay, betul. Nantikan hubungan antara bilangan sel kering yang disusun secara selari dengan arus yang mengalir. So, semakin bertambah bilangan sel kering yang disusun secara selari, semakin bertambah nilai arus yang mengalir. Okey, kerana rintangan dalam berkesannya adalah semakin berkurang. Okey, itu adalah dia punya inference lah. So, dia punya inference. Dia punya alasan. Okey, dia punya alasan. Kenapa jadi macam itu? Kerana dia punya rintangan dalam berkesannya dah berkurang. Ini kawan tengok. Kalau 3 sel kering adalah 0.167, kalau 2 sel kering 0.25. So, rintangan dalam ini lebih kecil. Jadi, logiklah kalau rintangan dalam ini kecil, maksudnya arus ini lebih besar. Kita tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah aplikasi dia, saya rasa. Okey, Raja 3.33 menerangkan tentang dua jenis kenderaan yang digerakkan melalui sumber elektrik yang berbeza. Yang pertama adalah kereta elektrik, yang kedua adalah kereta hybrid. Okay. Kereta elektrik menggunakan satu bateri fosil elektrik dengan tenaga dibekal oleh motor elektrik dan bateri yang boleh dicas. Bateri yang biasa digunakan terdiri daripada bateri lithium ion ataupun bateri nikel. Okay. Macam saya ingatlah. Okay. Jumlah voltan bateri diperlukan adalah 300 hingga 800 volt. Okay. Kereta hybrid menggunakan 25-40% kuasa bateri yang boleh dicas semula, yang selebihnya menggunakan bahan api petrol bahan api fosil seperti petrol. Jumlah voltan bateri yang digunakan adalah 100 hingga 200 voltan. Okay, biasa kita hybrid lah. Ini biasa kereta kita. Okay. Ini adalah kereta yang biasa. Kereta yang kat banyak konvensional ni lah. Bagi kereta elektrik, okay, dan kereta hybrid boleh dicas menggunakan bekalan elektrik domestik dan di stesen pengecasan elektrik biasa ataupun di stesen pengecasan sel suria. Sel suria ialah komponen yang dapat menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okay, sel suria itu panel solar terbasing. Dia punya ni panel solar lah kita panggil. Panel solar tadi. Okay, sel suria disusun secara bersiri bagi membentuk sebuah panel suria. Okay. Susunan sambungan panel suria di stesen pengecasan sel suria memainkan peranan untuk mendapatkan voltan arus yang sesuai. Penggunaan kereta elektrik merupakan satu kaedah alternatif bagi dalam menjaga kelestarian alam sekitar. So, kita kata yang kereta elektrik lebih bagus daripada kereta hybrid sebab kereta elektrik ini tidak menyebabkan pembakaran petrol. Okay. Manakala kereta hybrid ini menyebabkan pembakaran petrol. So, bila petrol terbakar, yang keluar asap hitam dekat exhaust tu lah. Okay, itu yang kita tak nak, itu yang mencemarkan tenaga elektrik. Mencemarkan alam sekitar. Okey. Saya rasa ini next-nya. So, okey, yang 39 tak apalah, kamu tengok sendiri. Okey, practice formatif. Okey. Sila buat semualah keempat ini, sila buat keempat. Apakah yang dimasukkan dari gerak elektrik? So, tengok tadi kerja apapun tadi, perbezaan daya gerak elektrik dengan beza kepayahan. So, buat 3-3, tulis 3-3. Maka kesan rintangan terhadap arus yang mengalir dalam satu liter yang lengkap. So, boleh tahulah kesan rintangan ni maksudnya rintangan tinggi apa jadi pada arus, rintangan rendah apa jadi pada arus. Jika anda dibekalkan dengan dua buah sel kering, apakah jenis susunan sel kering yang boleh mengurangkan jumlah rintangan? Okey, ini antara dalam soalan yang kita buat. Okey. Sesiri selari. Okay. Okay, so itu saja untuk hari ini. So, terima kasih bagi pelajar yang sudi menonton video ini, yang join PDPR saya. So, saya harap yang lain tu sila tonton jugalah.
Okay, so kita tak tahu kita nak kena PDPR ni sampai takat mana. Okay, so itu saja soalan ini. Okay, kelas sekian, terima kasih.